Selamat pagi anak-anak 4 inovasi dan juga 4 dimensi. Ahad 14 Jun, tajuk 5 rangkaian dalam teori graf. Hari ini kita masuk graf terarah dan graf tidak terarah. Jadi objektif pembelajaran kita hari ini, kita nak menganalisis graf terarah dan tidak terarah. Dan untuk menentukan kriteria kejayaan kita, anak-anak mesti tahu membanding bezakan graf berpemberat dan tidak berpemberat. Okay, dan selepas itu menyelesaikan masalah yang melibatkan graf berpemberat dan tidak berpemberat. Okay, jadi apakah yang kita maksudkan? Apakah yang kita maksudkan dengan graf yang berpemberat? Okay. Bagi graf yang berpemberat, graf adalah boleh dibagikan kepada yang berarah dengan yang tidak berarah. Okay. Begitu juga graf yang tidak berpemberat. Ada graf terarah dan graf tidak terarah. Okay. Dua-dua ada graf terarah dan tidak terarah. Tetapi bagi graf berpemberat, bahagian tepinya ada nilai atau namanya pemberat. Okay, bagi graf yang tidak berpemberat, dia tidak ada nilai atau pemberat yang dinyatakan. Okay, jadi kena ingat berpemberat, tepinya ada nilai atau namanya pemberat. Okay, bagi yang tidak berpemberat, tepinya tidak ada nilai dan tidak ada pemberat. Okay, bahagian tepinya boleh mewakili jarak, boleh mewakili masa, boleh mewakili nilai arus, kos dan sebagainya. Okay, ini semuanya menunjukkan nilai. Okay. Jadi kalau bahagian tepi yang graf tidak berpemberat, bahagian tepinya mungkin mengaitkan hierarki, peta alir, peta pokok ataupun peta buih. Dia tidak ada nilai, dia hanya menunjukkan arah dan hubungan sahaja. Jadi mari kita lihat graf yang berpemberat dan graf yang tidak berpemberat. Bagi graf yang berpemberat, kita lihat bahagian tepinya ada nilai. Okay, bagi graf yang tidak berpemberat, bahagian tepinya tidak ada nilai. Okay, bahagian tepi ini, bagi kes ini dia mewakili jarak. Okay, dia kadang-kadang boleh mewakili kos, boleh mewakili masa dan sebagainya. Okay, ini perbezaan graf berpemberat dengan graf yang tidak berpemberat. Tidak berpemberat, tidak ada nilai, tidak ada pemberat. Ini perbezaannya. Mari kita lihat contoh bagaimana kita mengaplikasikan graf berpemberat dalam menyelesaikan masalah. Okay. Raja menunjukkan laluan sehala Izaro untuk menjalankan latihan larian. Bucu V1 ialah tempat bermula, V1 bermula dan bucu V5 ialah tempat terakhir. Ini ialah tempat tamat. Soalannya ialah tentukan jarak laluan sehala yang terpendek daripada V1 ke V5. Okey. Jarak yang kita boleh lalui, contohnya jarak V1 pergi kepada V2, pergi kepada V5. Okay, V2 pergi pada V5. Jadi jarak yang telah dilalui ialah 600 tambah 500 meter. Itu adalah yang terpendek. Tetapi sebelum kita dapat jawapan sebenarnya, kadang-kadang kita kena simak jawapan lain. Adakah jarak, katakan saya ikut V1 pergi pada V3, V3 pergi pada V4, V4 pergi pada V5. Okey, maksudnya V1 pergi kepada V1 okey. Baiklah, katakan kali pertama saya cuba, saya tak dapat jawapan ya. Saya mungkin akan pergi V1, V3, V3 pergi pada V4, V4 pergi pada V5. Kalau saya ikut laluan ni, saya akan dapat 500 tambah 500 meter tambah
V3 pergi pada V4 500, V4 pergi pada V5 tambah lagi 500 meter. So semuanya 1500 meter ataupun 1.5 kilometer. Adakah ini yang terpendek? Tidak. Bila saya semak, saya membandingkan jawapan ini dengan yang ni. So bila saya semak, ini bukan jawapannya. Okey, jadi saya kena cari lagi V1 pergi pada V2, V2 pergi pada V5. Saya boleh kira menggunakan secara manually ataupun kita buat secara cepat dengan menggunakan kalkulator. Kita bandingkan yang mana lebih pendek. Oleh kerana laluan V1, V2 ke V5 adalah pendek, maka yang ini kita padam. Okey, sebab ini bukan jawapannya. Okey, jawapan laluan terpendek yang ini. So, tak semestinya langkah kerja yang pertama tadi kita buat tu adalah betul. Kita mesti nak cuba yang mana yang terpendek, kan? Okey. Kita tengok soalan B pula. Kita tengok soalan B pula, jarak laluan sehala yang terpanjang. Okey. Bagi yang terpanjang pula, kita tengok tadi V1 pergi pada V2, V2 pergi pada V5 adalah laluan yang terpendek. Okey. Tadi kita cuba V1 V1 pergi pada V3, V4, V5. Ini 1500. Okey, kalau kita dapat congak 1500 meter. Okey. Kalau saya nak bandingkan ikut laluan yang panjang, saya mungkin pergi V1, ini antara 500 dengan 600, 600 lebih panjang laluannya. V1 pergi kepada V2. V2, oleh kerana saya nak yang terpanjang, saya pergi kepada V3. Sebab antara 900 dengan 800, 900 lagi panjang laluannya. Okey, selepas V3 saya pergi kepada V4. Itu saja laluan yang saya ada daripada V3 pergi kepada V4. Selepas V4, arrow-nya ialah ke sini. So saya tak boleh lalu ini. Sebab arah anak panahnya ialah menuju ke V4. So arah yang saya boleh lalu seterusnya ikut anak panah ini. Yang ini. Okey, saya perlu ikut anak panah, laluan anak panah. Bukannya saya nampak 800 ni saya boleh pergi pada V2. Tidak. Saya tak boleh pergi daripada V4, saya tak boleh pergi pada V2. Sebab arah anak panahnya ialah ke V4. So daripada V4 saya hanya ada satu lagi laluan iaitu V5. Ikut laluan ni. Okey. So kita kira 600 pergi pada V3 900 pergi pada V4 tambah 500 tambah lagi 500, so 2500 meter bersamaan dengan 2.5 kilometer. Ini ialah cara kita mencari laluan ikut soalan. Okey, jadi kalau kita tengok soalan tidak berapa susah. Untuk soalan rangkaian tidak berapa susah. Yang berpemberat tak adalah susah sangat. Okey, kita tengok bahagian C. Bahagian C dia soalannya ialah bucu-bucu yang perlu dilalui. Bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak laluan sehala adalah antara 1.4 km hingga 2.1 km. Okey, jadi bucu-bucu saja tau. Bucu-bucu saja. Okey, so kita kena tengok laluan V1 pergi kepada V3 500. V3 pergi kepada V4 tambah lagi 500. V4 pergi pada V5 tambah lagi 500. Maksudnya laluan ini 1500 meter ataupun 1.5 kilometer.
Adakah kita berada dalam syarat yang diberikan? Ya, kita berada dalam syarat yang diberikan. So, cara kita menyenaraikan bucu-bucu ya, kita menyenaraikan V1, V3, V4, V5. Ini ialah bucu-bucu yang perlu dilalui. So, senang kan? Okey, selain daripada itu, ada tak bucu lain yang kalau saya lalu, saya boleh dapat antara 1.4 hingga 2.1 kilometer. So, saya cuba pula. Kalau saya lalu V1 pergi pada V2, 600. 600 saya pergi pada V4, ikut arrow ni ikut arrow. Kalau saya terus pergi pada V5, baru 1.1 kilometer. Dia tidak memenuhi syarat. So saya lalu pergi ke V4 dulu. So 600 tambah 800, kita dapat 1.400. 1.400, tengok arrow ni, pergi kepada V5, tambah lagi 500, okey, 1.200, 1.700. Okey, 1.700, ini laluan yang warna merah, 1.700 meter, saya akan dapat 1.7 kilometer. So, memenuhi syarat. So, ini ialah pasangan yang kedua. So, ada dua jawapan bagi soalan C. Jadi untuk jawab soalan ini, walaupun nampak mungkin grafnya banyak maklumat, banyak perkataan dalam soalannya, tetapi dia bukan soalan yang susah. Dia boleh dijawab. Kena baca betul-betul, anak-anak semua boleh jawab. Jadi kita tengok latihan pengukuhan yang perlu dibuat, buku teks tingkatan 4, muka surat 138. Praktis sendiri 5.1b, soalan nombor 2 dan 4 sahaja. Senang-senang saja soalannya. Okey, yang tidak ada buku teks boleh rujuk buku Classroom ataupun WhatsApp dan Telegram kelas masing-masing. Okey, bagi soalan praktis sendiri 5.1b, kita tengok. Ini tadi cikgu dah terangkan ini tadi cikgu dah terangkan dalam penerangan tadi, apakah maksud pemberat? Apakah maksud pemberat dalam graf berpemberat? Pemberat sebenarnya ialah nilai atau maklumat. Pemberat sebenarnya ialah nilai atau maklumat. Maklumat apa? Yang mengaitkan antara dua bucu. Yang mengaitkan antara dua bucu. Contohnya, bucu KP pergi bucu J ni berapa kilometer? Katakan 1.2 kilometer. Ini maksudnya pemberat. Okay? Maksudnya nilai atau maklumat yang mengaitkan antara dua bucu. Itu maksud pemberat. Okay? Jawab sendiri ya nanti dalam bentuk ayat sebenarnya. Okey, kita tengok soalan nombor 4. Kita tengok soalan nombor 4. Okey, bagi soalan nombor 4, 4A berdasarkan maklumat dalam Raja 1 dan 2, lengkapkan graf berpemberat dan tidak terarah yang diberikan. Dalam graf ini tak ada arah tau, tidak ada arah. Jadi saya perlu lengkapkan graf ini. Okey, graf ini separah lengkap maksudnya dah ada maklumat sikit dah. KP dengan J, J ke B. Okey, kita tengok KP ke J. KP dengan J 9.3. Jadi saya lengkapkan 9.3 kilometer. Okey. Selepas tu saya tengok J pergi B. J pergi B ini 11.6. 11.6 kilometer. Okey, yang lain belum lengkap lagi. Kita tengok KP pergi R. KP pergi kepada R. Kita nak lukis R di mana? Okey, dia tak ada masalah R di bawah ataupun R di atas tau. Okey,
Tetapi kita kena tengok R ni ada tak dikaitkan dengan tempat lain? Ada tak dikaitkan dengan tempat lain? Okey, ada. R ni dikaitkan dengan B. So saya nak letak R ke atas lah. Katakan saya nak letak R di atas. So saya lukis satu lagi garisan. KP pergi kepada R. R pergi kepada B. Okey. Lepas itu saya kena label. KP pergi kepada R ialah 40 km. R pergi kepada B 20.7. Okey, ini hanya lakaran. Tak semestinya yang saya buat ni mesti ikut betul-betul. Okey, tak. Kadang-kadang boleh letak di bawah, tak ada salah pun, kan? Okey. Seterusnya, apa lagi yang belum dilabelkan? Kita ada dua lagi kawasan. B pergi kepada BK. B, BK, oleh kerana dia tak ada arah, B, BK ke, BK pergi B ke, dia adalah sama. Okay? So, B pergi kepada BK. Katakan saya letak, tadi R dah ke atas kan? Sekarang saya letaklah BK saya kat bawah. BK. Lepas tu saya nampak, BK saya perlu gabungkan dengan J, BK. Okey. Lepas tu ambil pembaris, sambungkan BK pergi kepada B, BK pergi pada J. Okey. So, sekarang BK, B dengan BK, B dengan BK 11.4. Okey. BK dengan J 6.6. So, adakah gambar raja saya dah lengkap? Ya, gambar raja saya dah lengkap. Dan bila kita buat, jangan lupa tandakan kita dah buat ni, 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 dah buat ni. Okay, setiap kali kita buat tu, kita tandakan. So, tak terlepaslah maklumat yang perlu kita buat. Okay? Okay. Katakan BK saya dekat atas, R saya dekat bawah. Salah tak? Tak salah. Dia tak tulis pun BK mesti dekat bawah ataupun R dekat atas. Tak ada salah asalkan lukisan kita memenuhi pemberat yang telah diberikan dan semuanya disambungkan dengan pasangan bucu yang betul. Okey, tak salah. Okey. Sekarang jawab pula B. Saya rasa soalan ni senanglah. Saya rasa soalan ni senang. Sebenarnya boleh buat sendiri kan. Okey, tapi saya bagi tips sikit sajalah. Sebenarnya senang. Benny dan Encik Murugis memandu kenderaan kereta masing-masing daripada Kuala Pilah pergi kepada Rompin. So saya kena tengok Kuala Pilah kat mana. Kuala Pilah ialah KP. Kuala Pilah pergi Rompin. Okey, Rompin ialah R Okey, R. Okey, Encik Benny memandu mengikut jarak terpendek. Jarak terpendek senang saja. Nampak sekali tengok pun dah tahu jarak terpendek ni apa dia kan. Okey. Kuala Pilah pergi Rompin, kalau kita tengok 40 km. 40 km. Sebab dia terus ke Rompin 40 km. Okey. So Benny ni memandu jarak terpendek, Benny sama dengan 40 km. Okey, tetapi Murugis memandu melalui Juasi J. Maksudnya dia kena pergi Kuala Pilah pergi kepada J. Okey, 9.3. Okey, lepas tu dia pergi Bahau. Pergi Bahau 11.6. Lepas tu daripada Bahau barulah pergi Rompin 20.7. Maksudnya Murugis akan memandu melalui 9.3 km tambah 11.6 km tambah 20.7 km. Sama dengan berapa tolong cari. Lepas tu dia tak habis lagi soalannya. Lepas tu dia tanya apa lagi? Dia tanya hitung beza jarak perjalanan Kuala Pilah ke Rompin oleh Encik Benny dan juga Murugis. Maksudnya apa dia? Jawapan saya di sini, Benny dengan ni Murugis kena tolak. Okey?
Saya tak tahu Murugis tolak Benny ke Benny tolak Murugis. Macam mana saya nak tahu Murugis tolak Benny ke atau Benny tolak Murugis? Okey. Besar tolak kecil. Jarak dia mesti jarak yang besar tolak kecil. So tolong cari beza jarak berapa. Okey, barulah lengkap soalannya. Okey. Jarak tidak boleh dalam negatif. So kita gunakan jarak yang lebih panjang tolak jarak yang lebih pendek. Dapatlah beza jarak. Okey, ingat. Okey, jadi tengok soalannya tak susah. Soalannya tak susah. Jangan tengok ingat graf berpemberat ni tengok banyak banyak maklumat yang diberikan, lepas tu soalannya panjang, sekali tengok macam tak faham. Kenalah tengok 2-3 kali. Kalau sekali tengok tak faham, tengok 2-3 kali. Soalannya tak susah. Okey, saya yakin anak-anak semua dapat buat sebenarnya soalan yang begini. Okey, dia tak susah berbanding dengan tajuk yang lain. Okey, dia lebih pada pemikiran logikal kita. Ya. Jadi itu saja latihan untuk hari ini. Selamat belajar. Jaga kesihatan semua. Terima kasih semua.